Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Cerita Hati Intelek, layan cerita cetusan idea. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua sihat sejahtera. Hari ini seperti yang kami janjikan dalam episod yang lepas dan juga dalam episod 1, kami akan bawakan kepada anda kisah success story usahawan. Dan minggu ini bersama saya, Khairul, kita ada tetamu istimewa iaitu usahawan yang berjaya Puan Cik Nurul Khairul Nisa dari Home Therapy Matematik. Betul ya Puan? Betul. Selamat datang ke podcast Cerita Hati Intelek. Hari ini kita akan sembang-sembang berkenaan dengan hati intelek dan juga pentingnya dalam kemajuan sesuatu perniagaan. Buat anda semua terus kekal bersama kami di podcast Cerita Hati Intelek, lain cerita cetusan idea. Cerita. Baik Puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum kita teruskan borak-borak kita hari ini, rasanya saya tak tanya khabar lagi Puan. Puan apa khabar ya? Alhamdulillah. Ya, daripada Ipoh betul Puan? Daripada Ipoh. Pagi tadi dah datang sini. Betul. Kita ada meeting di sekitar KL. Terus ke sini ya. Alhamdulillah sampai juga ke sisi podcast kami lah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh kan Puan, boleh Puan cerita sedikit latar belakang Puan? Latar belakang Ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ceritakan latar belakang pendidikan, ada diploma mengenai Islam, degree bisnes. Okay. Kemudian dah berkahwin, ada 4 orang anak. Saya pernah bertugas sekejap sebagai seorang guru pada saat anak sulung, dapat anak sulung, bapa anda ujian daripada anak sulung tu yang menjadi sebab saya terpaksa tak boleh meneruskan kerja sebagai seorang guru. Kena fokus kepada anak yang sulung, dan bila fokus anak sulung tu pula ada masalah. Dia lahir namanya hydrocephalus. Kemudian dia punya development, perkembangan dia lewat sekitar 2 tahun daripada anak-anak normal. Bila dah membesar, kalau anak-anak lain umur 2-3 tahun dah pandai bercakap, anak saya yang itu 4 tahun baru boleh bercakap. Dia akan, kalau dia nak makan, dia akan panggil mama. Itu je yang dia pandai. Kemudian kami suami isteri, suami kebetulan alhamdulillah latar belakang psikologi counselling. Saya pun selalu ikut pengajian dia dulu. Bila anak tu membesar dalam sekitar 4-5 tahun tu, saya dapat detect anak sulung kami tu disleksia. So itulah sesi pengembaraan pertama yang menjadikan adanya home therapy matematik. Itu ceritanya. So kalau macam tadi Puan ada cerita pasal ada orang 4 orang anak tadi kan. So ini minggu sibuk ni orang kata. Minggu preparation untuk buka sekolah semua kan. Minggu siapkan barang sekolah anak, nak Ramadan pula. Ya betul. So, sibuk jugalah tu. Nak menguruskan bisnes juga lagi kan. Betul. So saya difahamkan kan, home therapy matematik ni dah ada sampai 126. Betul kan? 126, 127? 126. Betul kan? 126 cawangan. So bukan kalau di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada. Betul. 124 daripada outlet owned by franchisee. Okay. Dan 12 cawangan owned by our corporate own lah. 2 di Indonesia dan 10 tu adalah di Malaysia. Ada di yang corporate ni ada di sekitar KL, Perak dan Sarawak. Mungkin kita boleh patah balik ke belakang sikit kan. Flashback sikit kan. Macam tadi Puan cakap kan, pasal anak apa semua kan, dan terbitnya lah home punya mat therapy itu kan. Maksudnya daripada situ terdetiknya ataupun kira duduk sidang dengan suami dan jom kita cambahkan idea, kita buat home therapy tu macam mana? Sejarah home therapy itu sendiri. Dia ada beberapa fasa perkembangan lah. Awal dulu, sebelum tu masa awal bisnes,
dalam tempoh anak membesar tu kami ada bisnes jugalah. Kita aktif dengan program matematik namanya, kalau pernah dengar, seminar bijak sipil Seafood Touch. Pernah dengar apa? Seafood Touch tu adalah suami. Suami saya lah. Seafood Touch adalah suami. Jadi kita pernah berjalan di seluruh Malaysia seminar bijak Seafood Touch ni, sehinggalah ke Sabah Sarawak kita bergerak. Kemudian masa tu kita dah ada demand lah, parents minta, tapi dia tak jadi push factor pun untuk buka home ni. Lepas tu bila jadi push factor yang berikutnya, dia ada rentetan anak pula. Kita ajar sendiri anak tak dapat. Lepas tu di tag dia tulis semua, dia salin ABC 1, 2, 3 dalam keadaan mirroring. Maksudnya semua terbalik. Anak ni disleksia ni. So bermula pengembaraan kami suami isteri ni mencari ilmu, terbang sampai ke Indonesia, terbang sampai ke China, nak cari solusi apa yang boleh bantu anak. So rupanya yang kita orang dapat jumpa dalam tempoh pengembaraan tu, rupanya matematik adalah cara alternatif yang paling pendek dan mudah yang kita boleh bantu anak-anak yang ada masalah learning disorder. Ceritanya untuk anak yang ni lah, yang dislek ni, jadi rentetan, jadi buka home, jadilah ada home terapi matematik sebab anak ni dalam tempoh setahun tu kita alhamdulillah boleh bantu anak ni yang dislek terbalik ni boleh tak terbalik, dan alhamdulillah sekarang pun umur dia dah 16 tahun. Sekolah aliran perdana biasa, bukan aliran khas, aliran perdana. Dah macam tadi kan abang kata dia terlambat tadi kan, so sekarang dia 16 tahun, dia terlambat lah. Ya, dia catch up, dia boleh follow. Alhamdulillah berkat Allah Ta'ala uji ni kan untuk kita ambil ibrah. Itu adalah perjalanan untuk home terapi matematik. Rupanya dalam ujian untuk anak tu ada rahmat untuk orang lain. Maksudnya daripada start tahun berapa tu mula? Daripada 2012. Lama juga lah tu memang pasaran kan. So kalau ikutkan sekarang home mat therapy ni, apa beza dia dengan apa yang ada di pasaran sekarang? So kalau tanya saya sendirilah kan, bila dah ada perkataan terapi kat situ, dia nampak macam benda ni close tau. Berbanding macam kalau mat tuition biasa, kita tahu dia akan mengajar exam oriented apa semua kan. Betul lah macam yang Cik Carol nampak dan gambarkan. Kalau kita tengok di sekolah, anak-anak yang paling banyak bermasalah subjek matematik. Tapi apa solusi untuk ibu ayah dekat luar sana? Kat sekolah, satu kelas yang belajar ramai kan? Betul. Pergi tuition? Sama juga. Sama. So home menawarkan kelebihan dan keistimewaan buat ibu ayah di luar sana. Kita kecilkan satu, kita panggil maths tutor maths tutor ada 5 orang je, 3 hingga 5 orang student sahaja. Dah ada dikecilkan ni grupnya. Setiap anak-anak yang datang ni kena buat, sebelum daftar kena buat ujian diagnos dulu. Kan tadi cerita anak saya tadi, saya diagnos anak saya tengok-tengok disleksia kan. So tak kisahlah, walaupun ada orang kena juga diagnos dulu. Proses. So diagnos dulu anak, so kita akan tahu lah anak ni ada masalah apa. Biasanya anak-anak ada masalah basic. Kalau dia tak ada masalah basic, mungkin dia ada masalah untuk fahamkan konsep matematik itu sendiri. Di home kita tawarkan 3 silibus. Silibus kita ada 3 jenis. Bermula daripada terapi, konsultasi, exam oriented. Terapi ni adalah modul asas dalam matematik. Bila kata anak tu diagnos, saya tengok, anak aku darjah 3 ada masalah, tak boleh nak menjongak pun penambahan. So kita konkretkanlah yang penambahan tadi. Katalah anak darjah 4, dia kata ada masalah sifir. So kita akan konkretkan sifir tu. So itu di dalam modul terapi. Terapi lagi? Belum masuk? Belum. Terapi ni dia ada tambah, tolak, darat, bahagi. Kemudian kita ada persediaan tahap 1 untuk anak-anak yang peralihan daripada tadika nak masuk sekolah rendah kan, jurang dia terlalu besar kan. So kat mana kita nak rapatkan jurang tu? Kat pasaran tak ada. So
Alhamdulillah Home menawarkan untuk merapatkan diorang tu. Kemudian daripada sekolah rendah nak pergi ke sekolah menengah, sekali lagi kita pernah face kan benda tu. Tiba-tiba ada X, ada A, B, C. So Home menyelesaikan, merapatkan diorang daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah. So kita ada program namanya persediaan sekolah menengah. Memang ada modul khas dia. So itu untuk modul terapi. Bila dah selesai yang foundation ni, barulah boleh lega. Mak ayah pun boleh lega. Boleh masuk ke modul konsultasi. Modul konsultasi ni, modulnya hampir sama katalah anak tu darjah 5. Modul yang kita sediakan anak yang modul yang darjah 5 lah. Tapi yang kami develop sendiri, yang kami bangunkan sendiri. Di Home untuk pengetahuan Cik Khairul, kita memang ada jabatan R&D tu sendiri. Jabatan dulu unit, sekarang dah besar kena jabatan. Kita ada yang expertise khusus untuk prasekolah, untuk sekolah rendah punya syllabus, untuk sekolah menengah punya syllabus, dan expertise kita pun latar belakang ada engineer, master dalam matematik. So kita menggunakan kepakaran anak Malaysia ramai bijak pandai. Jadi kita mendapatkan kepakaran mereka untuk menyumbang kembali kepada umat, insyaAllah. Tapi itulah, kalau ikutkan saya tengok juga dalam website Home kan. Bila saya tengok dia start 2012, kemudian sampai sekarang dah sampai 126 tadi kan. Cukup laju. Perkembangan tu kira laju lah tu. Tapi kira betul-betul yang start lajunya daripada 2000 selepas jadi franchise ke macam mana? Okay, dia ada proses up and down lah. Mana-mana bisnes pun dia ada proses up and down. Kita pernah dulu banyak outlet, tapi kita tak ada kawalan, sistem yang macam sekarang. So bila once dah franchise, kita start franchise 2019. Bila nak franchise ni, semua dokumen sistem kena lengkap untuk kita support franchise. Jadi bila dah lengkap tu, Allah Ta'ala bagi pada masanya yang betul, tepat kan. So kita ni kalau kompeten, Allah Ta'ala bagi. So kompetenkan diri sendiri dulu. So once kita orang dah kompetenkan sistem, dulu tak ada sistem online, ada sistem online dulu. Nak rekod kehadiran student on paper, sekarang semua on sistem. Kan? Jadi rahmat daripada yang kita nak faham ujian dan fasa yang down tu, Allah Ta'ala bagi selepas kita orang dapat lesen franchise. Lepas dapat sesi franchise hujung tahun ni COVID 2019 kan. Lepas tu next year ni bulan 4 MCO pula. Okay. Masa tu kita walaupun kita dah ada sistem online, tapi yelah manusia punya pembangunan kan dia tak sempurna. Automatik masih MCO, semua tim di dalam syarikat bekerja keras siang dan malam. Daripada modul fizikal adanya modul online. Daripada sistem tak boleh tanda kehadiran online, ada sistem online. Jadi siang malam. Itu yang saya tengokkan kita pada 2019 tu kita mula lesen franchise, kita ada tutup outlet 5 outlet. Actually bukanlah outlet mana pun dulu. Home ni boleh mula beroperasi di rumah sendiri. Maksudnya lisensi, ambil lesen kita orang boleh run daripada rumah sendiri. Kan ada kosangan, kos kecil, meja, kursi tu kan. Lepas tu bila once dah dapat lesen franchise, kami dah diiktiraf dapat ni pula kebenaran daripada KPM, dah tak boleh run dekat rumah. Mas running ada premis, ada shop loan. Dari 5 franchise ini terpaksa tutup lah, tak boleh lah nak run lagi di rumah. Jadi tutup 5. Tapi during MCO pada tahun 2020 tu, tadi saya ceritakan bulan 4 tu kita mula bekerja keras. On that year, kita tambah 3 franchisee. Lepas tu daripada situ terus berkembang. Naik pula seganda, daripada 3 naik lagi 39. Naik pula lagi sampai 62. Naik lagi dan terusnya. Kira macam dia punya naik tu berganda-ganda tu, kira macam kalau saya tengok macam hebat ni, maksudnya naik terlalu banyak ni kan. Betul, tapi kami pernah jatuh tu duduk, jumlah outlet hanya tinggal 8. Zaman lisensi. Ada juga lah maksudnya. Zaman kejatuhan tu yang tak dicerita, yang tak nampak kan. Tapi itulah, dia bila bisnes ni jatuh, bila bisnes ni naik balik apa semua kan,
dia jadi lagi manis tu bila dapat macam anugerah apa semua kan. So, saya pun dimaklumkan juga pada tahun 2022 Home telah berjaya dapat 3 anugerah franchise, iaitu Best Franchise Ecosystem Innovation Award, Bronze Award in the Best Emerging Franchisor of the Year, dan juga Best Micro and Affordable Franchisor Special Award. Semua di tahun 2022. Nampak tu ada 3 anugerah sekali. Itu kira macam manis lah tu kiranya kan. Betul. Ada lagi yang lagi manis. Sebelum tu kita orang pernah dapat award daripada KPM, model terapi home tu pernah dapat award emas. Ya, itu saya tak dimaklumkan lah. Itu beberapa bulan sebelum dapat lesen franchise. 2019. Kemudian bagi saya yang paling manis inilah, kita baru je berapa tahun dapat lesen franchise, tiba-tiba dapat ekosistem gitu lah. So kalau macam saya daripada tahun 2019 kan yang dapat franchise kan, boleh tak macam kau cerita kat saya macam mana daripada start yang 2019 start franchise tu boleh sampai ke sekarang dah ada 2 di Indonesia sekali. Boleh buat cerita. Selain pada nak tak nak, kita bila sebut franchise kita memang kena memperkasakan kita punya sistem. Kita kena memperkasakan monitoring kita dan komunikasi kita dengan franchisee itu bagaimana. Kalau kita ada barrier yang terlalu besar dengan franchisee, kita tak dekat kan dengan franchisee, kat situ boleh jadi loophole lah. Tapi dalam home ni kita menjaga semua tu. Mungkin kami dapat ekosistem punya award tu kan. Pasal kita menjaga semua itu. Dan disebabkan faktor itu, mungkin pihak kementerian ni, terutamanya KPDN pada ketika itu yang memegang franchise, melihat bagaimana struktur yang home bangunkan. Kemudian Persatuan Franchise juga, MFA pun melihat juga bagaimana home tu strukturnya, developnya, prosesnya, approach kami dengan franchisee, bagaimana kami menjaga keseluruhan ekosistem. Disebut ekosistem ni, kita kena jaga franchisee kita. Kita kena jaga pengurus-pengurus cawangan atau pembantu pengurus cawangan. Kita kena jaga match tutor, kita kena jaga parents, kita kena jaga student-student. Kalau di home kita panggil klien. Semua ni adalah ekosistem, termasuklah supplier kita yang kita kena jaga. Dan saya melihat semua benda ni adalah sebagai integriti, lambang home dah lah, nama home macam rumah. So bagi saya itu adalah maruah yang kita kena jaga. Dan saya nampak mungkin disebabkan itu KPDN melihat bagaimana home menjaga semua ekosistem dia tu. Disebabkan itulah kami banyak ditarik untuk mengikut aktiviti-aktiviti ada kementerian. So itu yang boleh sampai ikut pula diajak pergi ke trade mission ke luar negara. Itu adalah sebagai jalan-jalan yang kira peluang untuk sampai ke Indonesia tu adalah melalui apa yang PDN buat lah. Kemudian di kalangan franchisee sendiri, franchisee sendiri yang bawa mulut, yang bercerita. Kita ada franchisee yang daripada 1 outlet B40 sekarang dah ada 4 outlet, dah keluar daripada kepompong B40. Kita ada dulu franchisee ni dia B40 juga. Alhamdulillah masa tu zaman PM Muhyiddin Yassin ada geran untuk B40 franchisee. Sekarang ni dah ada 2 outlet. Asbab satu dapat geran, kemudian dapat yang kat next daripada duit dia sendiri. Itu B40 kan, zaman COVID kan, zaman mencabar, tak ada kerja kan. Jadi among franchisee sendiri ada semangat homely tu macam mana, belonging home tu macam mana, diorang sendiri yang expand. Lepas tu diorang pula bercerita pada orang lain. Itu yang jadi fasa home tu berkembang laju. Yang paling cepat marketing kan mulut tu. Ya, betul. Macam mumpat kan, laju kan. Betul. Lepas tu kita pun alhamdulillah ada franchisee yang ada multiple brand. Maksudnya dia bukan ada home sahaja, dia ada brand-brand lain juga. Jadi dia compare pula,
franchise ni macam ni, franchise home macam ni. Dia cerita pula dengan rakan-rakan franchisee yang berlain tu. Perjalanan dia lah. Apa pun usahawan jaga jati diri, jaga prinsip, insyaAllah. Penat kita borak sekejap ni kan. Kita rasanya kita rehat dulu sekejap. Minum air dulu. Baik, tuan-tuan semua terus kekal bersama kami. Podcast Cerita Hati Intelek, layan cerita cetusan idea. Selamat kembali ke podcast Cerita Hati Intelek, layan cerita cetusan idea. Itu dah dia. Maksudnya tadi Puan dah cerita lah macam mana daripada satu di Ipoh dan berkembang biak semua sampailah ke Indonesia apa semua kan. Saya nak bawa Puan masuk ke dalam cerita pasal Hati Intelek lah. Sebab saya dapat tahu Puan sendiri pun dah mendaftarkan Puan punya logo company kan di Ipoh. Betul. Kalau itulah saya nak tanya Puan perasan tak macam akhir-akhir ni ada banyak cerita pasal Hati Intelek di media sosial lah. Setuju kan? Yang paling latest pun kalau Puan tahu yang pasal sambal tu lah, sambal kerawang, sambal minyak kerawang tu kan. Ikutkan dalam episod yang lepas, episod 2, kami jemput peguam yang menguruskan Telekom Siti Khatijah. Itu pun isu Hati Intelek jugalah. So kami mudah berborak pasal isu pelanggaran apa semualah. So bicara tu. Yes, betul. So dalam kes sekarang ni, macam Puan cakap tadi, Puan ada jabatan R&D tadi kan, betul. Puan ada juga jabatan yang memang khaskan kepada Hati Intelek ni ke atau tidak? Buat masa ni tak. Sebab yang menguruskannya adalah saya sendiri. Okay. Memang daripada awal Bumi buka, alhamdulillah masa tu pun Maipu pun tak famous macam sekarang kan. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala temukan untuk fahamkan apa benda kepentingan Hati Intelek untuk IP kan. Itu sebab kami trademarkkan logo lah. Jadi saya ada pengalaman untuk uruskan yang itu sendiri. Cuma bila bisnes dah berkembang ni, bila kita nak keluar negara, dia ada tekanan lain lah. Jadinya itu kita ada hire agent consultant luar lah untuk menguruskan. Sebab Hati Intelek ni dia bersifat teritori. So kalau nak protect kat Malaysia je lah dia punya tu kan. Betul. Jadi bila nak keluar negara tu mencabar lah jadinya. Saya tak menang lah kat situ. So macam tadi Puan cakap Puan uruskan sendiri pendaftaran apa semua. Maksudnya Puan sendiri yang datang ke Maipu? Betul. Saya datang sendiri, saya isi borang sendiri. Isi borang apa semua. Tak faham tanya orang kaunter lah semua. Saya tak puas hati tanya lagi. So maksudnya dalam hari yang sama juga selesai ke Puan datang? Alhamdulillah hari yang sama juga selesai. Sampailah buat bayaran. So alhamdulillah terikutkan tahun 2022 Puan dapat sijil trademark. Betul. So macam Puan sendiri Puan dah nampak kan, maksudnya nak mengembangkan bisnes tu kena ada jugalah Hati Intelek. So dari segi kepentingan tu, apa lagi yang Puan rasa macam pentingnya Hati Intelek ni dalam bisnes Puan? Saya dapat kesedaran ni pun awal daripada MFA. Dia menceritakan apa itu proses franchise, pastikan logo tu ada IP. Jadi just on track je, alhamdulillah. So, beruntung ke pihak Puan lah, maksudnya sebelum boom bersusah-susah dahulu. Tapi benda ni bagi saya tak nak kena protect lah. Dan boom sendiri pernah face orang ciplak. Set dah naik dah. Maksudnya dia ciplak menggunakan logo dan kita punya tagline sekali sebiji sama sebiji. Alhamdulillah dah dapat kelulusan Maipu kan. Dan kita dapat aduan. So saya sendiri yang call.
Saya sendiri yang Dan deal dengan orang tu lah. orang tu saya tak adalah CJ main tua saya. Maksudnya tak adalah sampai apa pergi berjumpa dengan peguam apa semua, tak ada lah. Kelebihan orang Malaysia kan boleh Berbincang. boleh bercakap. So benda ni memang penting. So, macam tadi tu produk tu dijual secara maksudnya online ke ataupun macam mana puan tadi ke ada orang telefon inform? Orang ada informer yang call sebab diingatkan home tu sama yang dia study dekat website. So dia double check lah. Dan kebetulan franchisee pun ada sekitar situ juga. Dia tanya, ada franchisee baru ke yang buka area sini? Tak ada, masa tu hantar gambar. So mesti dah ada bangunan, dah ada dot. Oh, okey. Dah ada kedai, dah naik Kedai. jadi saya call sendiri. Saya ingatkan macam dia buat apa modul tu secara online ke apa ke. Tak. Dia naik pun marketing pun online kan. Macam Facebook kan. So jadi itu kira macam kedai lah, kita nampak lah. Macam kalau secara online ni ada orang tiba-tiba modul ke apa ke, pernah berjumpa ke? Modul kelebihan pun modulnya susah untuk ditiru. Oh, okey. Sebab dia cakap masa saya tanya pasal kelebihan tadi. Tak apalah, bersambung. Okey, bersambung sekarang. Okay. Kelebihan tu modulnya susah untuk ditiru. Dia matematik kan. Nampak macam mudah, tapi tak mudah sebab modul home tu dia ada kombinasi struktur. Dia ada berfasa. Dia ada jalan cerita. Dia ibarat kita tengok drama kan, dari A pergi ke B, episod 1, episod 2, episod 3. So keseluruhannya drama tu perlu dikomplitkan. Jadi kalau mana-mana nak tengok dia tiba ambil intai-intai separuh-separuh pun tak dapat lah. Tak akan sama. So drama tu nanti tak best. Kira macam itulah kira kelebihan lah tu. Maksudnya orang tak dapat macam ambil sikit dan share kepada public kan. So orang takkan faham lah benda tu. Ada je macam kita orang dulu share kita punya teknik kan dekat radio untuk act to dan act live. Ada orang lain duplicate. Tapi siapa yang innovate dia akan kekal kan. Betul. So orang tu dah tak kekal. So macam tadi kira ada jugalah, maksudnya ada juga orang cuba untuk maksudnya kalau macam sekarang ni puan tadi cakap tadi untuk menjadi seorang franchisee. Menjadi franchisor kepada home ni individu tersebut kena datang berkampung di Ipoh untuk belajar apa semua kan. Belajar berkampung di Ipoh. So pernah tak terjadi maksudnya dia datang berkampung kemudian dia punya sistem sendiri? Ada cuba-cuba tapi tak berjaya. Sebab franchise kan dia tak takluk kepada akta. Jadi akta dah melindungi lah. So cuba tak berjaya, kita boleh terminate awal lah. Maksudnya HD contract kan. Kira sekarang ni pernah berlaku juga ada orang hampir je. Biasanya paling senang kita orang punya konsep marketing dia akan compete punya konsep marketing. Tapi in terms of module susah. Bayangkan kita ada 3 jenis syllabus, satu syllabus, satu yang modul terapi dah tadi 6 kan. Yang sekolah sampai sekolah dah berapa belas. Yang exam oriented lagi lah. Nak dia kena ada tim sebesar. Dia nak kopi semua sekali kan. Macam tadi kan patah balik sikit ke belakang. So puan ada degree dalam pengajian Islam. Betul. Suami dalam suami dia ada diploma IT, degree psychology counselling. Okey, sekolah counselling. Di mana matematik tu datang? Sebab ialah seorang mengaji Islam, seorang IT dan psikologi apa semua kan. Itu ceritanya daripada anak tadi. Kemudian kita orang study, suami pula IT tu mesti kena power matematik kan. Calculus sama kena belajar kan. Sebenarnya dia ada pengalaman masa degree, tahun pertama tu dia ambil maths. Tapi minatnya dekat counselling. Dia jadi terapi tu. Terapi tu. So kita daripada suami lah.
Kemudian setahun dia belajar mat, tengok tak boleh nak mainkan psikologi counselling masa dia ambil degree. So dia terpaksa tinggalkan yang matematik demi untuk psikologi counselling. So dia bertukarlah degree psikologi counselling. Tapi dia punya research untuk master, dia ada master dia psikologi counselling juga. Cuma pengkhususan kajiannya tentang maths and anxiety. So benda yang dikaji dalam tentang maths and anxiety dalam tesis dia tu adalah berkaitan jalan cerita home. Apa yang berlaku home. So kita dah provenkan dalam bentuk satu kajian ilmiah. Kemudian kan tadi cerita anak ada masalah, kita cuba try and error. Dalam perjalanan kami ni sedikit demi sedikit kami menghimpunkan engineer di dalam syarikat. Hampir sebahagian besar tim saya adalah latar belakang pendidikannya adalah engineer walaupun marketing. Macam saya punya tim logistik, untuk jabatan logistik division, dia punya core dia statistik, sebenarnya orang maths. So kita menggunakan kepakaran anak bijak pandai di Malaysia ni berada di dalam satu gunung. Itu yang jadi hebat dengan tu. Secret sepi dia. Macam tadi kan saya tak pasti kalau saya ada tanya juga pasal persaingan lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dekat luar sana kan, dia banyak macam kelas-kelas lebih kepada exam oriented lah maksudnya kan. So kalau untuk yang home therapy ni dia ada pesaing dia ke? Yang dekat-dekat juga yang lebih kurang? Dia ada yang hampir sama. Tapi kita dapat respon daripada parent tak ada yang sama dengan home. Special lah, tambah lagi. Dia macam sama tapi dia tak sama. Sebab sistem dalam home ni dia bermula daripada pengukuhan asas, sehinggalah sebab home menjadikan keputusan matematik di sekolah sebagai benchmark, penanda aras. Kalau matematik result kat sekolah ni keputusannya tak bagus, bermaksud home ni tak bagus lah. Itu benchmark kami. Jadi kami memang bekerja keras supaya result matematik anak-anak di sekolah ni bagus. Walaupun anak tu datang daripada international school, kita nak pastikan dia bagus juga walaupun syllabus dia tak sama dengan syllabus KPM. So kalau daripada segi, maksudnya bila kau cakap macam tu kan, saya boleh katakan yang home ni tak ada persaingan tu macam mana? Kalau saya sendiri, persaingan dia tu bukanlah sebab pelajar di Indonesia ni kan, kita cover 0.66% sahaja. Market tu lagi pada besar lagi dah. Anak yang tak pandai matematik ni dia buat isu kan. Angelina Jolie pun ada anxiety matematik. Kami tahu pula. So saya tanya pasal, yelah, untuk orang bisnes, dia bila ada persaingan buatkan dia lagi ke depan lah. Betul. Macam kalau dalam case home ni, sebabkan macam persaingan tu tak adalah nampak sangat persaingan kan. International brand. Oh, international brand lah. Boleh saya sebut ke? Tak apa. Maksudnya international brand lah. Cuma kami membantu mengisi kelumpangan brand-brand lain in terms of syllabus ataupun exam oriented lah. Kita ada hasilkan model yang bersesuaian untuk keperluan. Kita pun tahu kekurangan dalam syllabus sekolah macam mana. So bagi saya sebagai usahawan, kita perlu mengisi kekosongan itu, membantu kerajaan pula. So kita tak boleh nak harapkan semua kerajaan sempurna tanpa kita yang menyempurnakannya. Itu dia. Lah. Jadi kita cakap pasal persaingan kan, memang tak lagi lah. Kalau mau bisnes mesti ada persaingan apa semua lah. Macam tadi Puan sendiri cakap, Puan sendiri yang menguruskan pendaftaran hati intelek apa semua kan. Puan sendiri yang datang ke kaunter, Puan sendiri yang register apa semua lah kan. So Puan comparekan dulu dengan sekarang punya situasi kan. Puan rasa macam orang-orang bisnes sekarang dekat luar sana, dia aware ke tidak dengan hati intelek ni? Nak jujur ke? Silakan. Okay, kan dari sudut kesedaran di kalangan usahawan tu sendiri,
saya rasa di antara sederhana ke bawah, maksudnya masih lagi belum betul-betul ada kesedaran pentingnya untuk didaftarkan, di-IP-kan, didengarkan. Benda ni belum betul-betul dalam mungkin melihatkan kos ke apa kan, tapi dia tak melihat yang kos akan datang orang hijack tu muka lagi sakit kan. Kesedaran tu belum cukup pupuk. Ambil contoh yang Puan cakap tadi lah, ada orang tertiba dah nak bangunkan kedai apa semua kan. Dia pun tak tahu pun ada kedai. Actually lah cakap beruntungnya Puan dah ada dah pun yang sijil tu kan. Dah ada sijil, alhamdulillah lah saya dah bertindak lebih awal kan. Jadi bagi saya usahawan jangan ambil kira sangatlah tentang kos kan, daftar je, sebab itulah yang akan menjaga jenama kita. Kita dah buat branding, kita dah menjual, bagi nak buat susah-susah, tiba-tiba orang hijack je, kata claim tu dia punya kan. Kita pun dah tahu dah jenama-jenama luar lain yang tak sempat nak register, tak sempat daftar, dah hijack business tu macam tu. Orang tu ada capital besar daripada dia, habis lah. So saya fikir usahawan kena sacrifice, kena berkorban sikit. Jadi kalau nak kira apa pengorbanan tu, baik korban sekarang kan, korban sekarang untuk kesenangan sakit dulu. Betul, biar sakit dulu. Lepas tu baru sembuhkan balik sakit tu lah. Rasa macam dah lama juga kita duduk sini borak-borak kan. Sebelum kita nak tutup buku ataupun nak habiskan podcast kita hari ini, mungkin sepatah dua kata nasihat-nasihat untuk usahawan-usahawan di luar sana, semoga menjadi berjaya juga seperti Puan. Okay. Kejayaan adalah sebuah perjalanan, dia bukanlah sebuah destinasi. Jadi usahawan di luar sana teruskan je momentum, menggali, meneroka. Dunia keusahawan ni adalah dunia yang penuh kesenian. Dia ada seni yang tersendiri yang mana kita perlu fahami apa prinsip-prinsip dalam keusahawanan itu sendiri, apa jati diri yang kita pegang, prinsip yang kita pegang, yang kita nak bawa, yang kita nak bawa orang. Kalau dalam franchise nak bawa bukan kita je, kita nak bawa satu ship kan, satu kapal untuk bersama-sama dengan kita. So pastikan sistem kita ada sistem yang bagus, pastikan nama kita tu, namanya dah kita dah pelihara, sebab kita nak buat flag on behalf kita punya jenama yang kita nak bawakan. So pastikan flag tu tak mudah lah untuk orang lain merampas begitu usaha kita kan. So pastikan sistem bisnes tu ada sistem teratur, yang berstruktur, kena ada konsep learn, unlearn and relearn. So kekal dengan macam tu, insyaAllah akan datangnya bantuan-bantuan Allah kita dalam perjalanan usahawan ni, yang mengikatkan hati kita bukan sekadar dunia, dia adalah bersifat dunia dan akhirat. Kalau dalam Islam ni kita nampak dunia tu adalah dunia yang sementara, sebab kita nak mengejar satu perjalanan yang lebih panjang, iaitu alam baqa', kehidupan yang lebih kekal dan abadi. So pastikan usaha yang kita buat hari ini adalah untuk kita bawa hingga ke akhirnya, iaitu bersama-sama di syurga Allah SWT. Itu dia nasihat nasihat daripada Puan untuk orang-orang bisnes kat luar sana lah. So boleh ni orang kata apa, tampal apa tadi, learn, relearn, unlearn and relearn. Kata printkan apa, tampal dekat dinding apa semua. Belajar, kosongkan balik kita punya gelas tu dan belajar lagi. Okay. Alright Puan, seronok sebenarnya saya dengar apa-apa yang Puan cerita hari ni. Sekali lagi saya bagi pihak podcast ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan atas kesudian duduk di kerusi podcast kami ini, borak-borak dengan kami pasal tentang hukum itu sendiri, macam mana harta intelek membantu Puan apa semua kan. So itu sajalah kot rasanya. Terima kasih dengan Puan.
Buat anda yang menonton podcast ini, kami maklumkan sebarang pandangan dan juga komen daripada anda semua. Kalau anda rasakan podcast kami bermanfaat, kongsi-kongsikanlah dengan rakan-rakan anda semua. Sekian saja untuk kami daripada podcast Cerita Harta Intelek, lain cerita cetusan idea. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Yeah.